Dan saya nak menyentuh juga berkenaan dengan yang disebut oleh yang berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan ini. Dikatakan beras tempatan tidak naik, saya setuju. Memang beras tempatan tidak naik, masih lagi dengan harga RM26.50. Tapi masalahnya, tak ada dalam pasaran, tak ada dalam kedai runcit, tak ada dalam kelang-kelang yang mengeluarkan beras tempatan dengan harga RM26.50. Saya kawasan padi, kawasan sawah padi. Jadi saya selalu keluar ke pekan untuk mencari beras tempatan, tak ada. Jadi memang kita akui memang beras tempatan ni tak naik harga, tapi tak ada yang ada harga RM35 ke RM42 yang ada dalam pasaran sekarang ini. Ini menyusahkan B40 ataupun gulungan-gulungan marahin ini. Oleh sebab itu, apa yang lebih merisaukan? Kenaikan kos ini tidak diimbangi dengan sebarang peningkatan pendapatan petani. Saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah yang konkret yang telah diambil bagi membantu golongan petani yang terkesan ini? Seterusnya, kita masih bergantung kepada import beras untuk memenuhi keperluan domestik. Adakah wajar kita terus membiarkan kebergantungan ini tanpa ada tindakan untuk memperkasa petani tempatan? Saya ingin menggesa kerajaan untuk meneliti semula dasar berkaitan pengeluaran beras dalam negara kita agar kita boleh meningkatkan tahap sara hidup dalam sektor ini. Saya ingin menyentuh tentang peralihan subsidi yang menyeluruh kepada subsidi bersasar yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Perubahan dasar subsidi ini menimbulkan persoalan besar. Subsidi bersasar walaupun niatnya baik, jika tidak dilaksanakan dengan teliti akan menyebabkan petani kecil yang bergantung kepada bantuan kerajaan terus terpinggir. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan memperhalusi mekanisme subsidi ini supaya golongan petani yang benar-benar memerlukan tetap mendapat sokongan tanpa menjejaskan kualiti hidup mereka. Di samping itu, masalah pengagihan beras dalam negara juga wajar diberi perhatian. Ketidakseimbangan dalam pengedaran beras yang menyebabkan harga beras melonjak di beberapa kawasan. Ini adalah jelas bahawa sistem pengedaran mempunyai kelemahan. Kerajaan perlu memastikan pengurusan stok dan pengedaran beras berjalan dengan lancar tanpa sebarang ketirisan atau kelewatan. Itu sebab beras tempatan tak ada dalam pasaran atau di kedai-kedai runcit. Ini juga satu masalah yang perlu dilihat oleh pihak kementerian. Dalam pada itu, saya mengalu-alukan usaha kerajaan dalam memperkenalkan inisiatif pemodenan pertanian melalui program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Intan yang melibatkan penggunaan teknologi pintar dalam pertanian. Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahawa pemodenan ini harus seiring dengan peningkatan dan kecekapan mengurangkan pengurangan kos, memastikan hasil padi meningkat, harga beras dapat dikawal pada beras yang lebih stabil. Tanpa perancangan ada pemantauan yang baik, usaha ini akan menjadi sia-sia. Tan Sri Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, saya ingin membangkitkan lagi satu perkara penting, iaitu berkenaan dengan Kementerian Pertahanan, MINDEF, dalam usaha perolehan aset-aset ketenteraan yang diumumkan baru-baru ini, yang bukan saja bersifat meragukan tetapi membawa kerugian dalam jangka masa yang panjang. Angkatan Tentera Malaysia menjadikan situasi bertambah buruk. ATM juga bagaikan terpaksa menggunakan aset-aset yang tidak menepati kehendak ATM selaku end user, tetapi juga mengakibatkan kos perolehan yang sangat besar bagi jangka masa panjang. Saya ingin menarik perhatian ahli Dewan berkenaan perolehan Self-Propelled Hot Whizzer SPH dari jenis EVA 155 dari Slovakia untuk kegunaan Tentera Darat Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat semua dan juga Datuk Yang di-Pertua, kos perolehan yang sangat tinggi ini berjumlah kira-kira 800 juta secara rundingan terus dibuat tanpa ada sebarang usaha ketimbang baik buruk. Penggunaan aset ini yang berdasarkan kepada doktrin pertahanan sedia ada yang diguna pakai oleh tentera darat. Apakah justifikasi atau pertimbangan menyeluruh bahawa aset AVA 155 dari Slovakia ini yang benar-benar dikehendaki oleh pihak end user, iaitu ATM, Angkatan Tentera Malaysia? Perkara ini amat membimbangkan perhatian keselamatan dan pertahanan negara kita Malaysia. Bukan saja aset AVA 155 ini masih dalam bentuk atau fasa prototipe dan tidak digunakan secara meluas oleh banyak negara rakan Malaysia di seluruh dunia. Namun,
keupayaan AVA 155 ini sangat meragukan. Soalan saya, apakah SPH AVA 155 buatan Slovakia ini dapat diangkut oleh pesawat tentera udara di Raja Malaysia, iaitu jenis Charlie 130 ataupun A400 milik negara? Ya atau tidak? Saya tanya pada menteri supaya menjawab dengan jelas. Saya tahu menteri akan jawab benda-benda yang lain. Boleh angkut atau muat? Pesawat ini boleh angkut atau muat atau tidak? Jika tidak, kenapa MINDEF mempertimbangkan untuk membeli aset ini? Saya juga memohon penjelasan kenapa urusan perolehan aset SPH untuk tentera darat ini dilaksanakan secara telus melalui tender terbuka ini. Dilaksanakan secara telus iaitu perolehan melalui tender terbuka. Bukankah cara ini lebih menjimatkan wang awam berbanding menganugerah kontrak secara rundingan terus kepada sebuah syarikat yang menjadi orang tengah yang makan atas angin di atas urusan pembelian ini. Begitu juga dengan perolehan pesawat helikopter jenis UH-60 Black Hawk yang gagal dipenuhi oleh syarikat Aero 3 Defence and Services Sdn Bhd yang sudah melepasi garis waktu bumbung yang termaktub di dalam kontrak pada 31 Oktober 2024. Apakah ada kaitan antara kegagalan syarikat Aero 3 membekalkan pesawat helikopter jenis Black Hawk secara government operate, company own and maintenance, GOCOM, serta pengumuman oleh Panglima Angkatan Tentera bahawa kini bukan sahaja TUGM bakal menyewa helikopter jenis AW149 keluaran syarikat Leonardo dari Itali secara GOCOM, malah tentera darat juga menggunakan helikopter yang sama melalui sewaan kaedah yang sama. Ini satu perkara yang pelik sebab helikopter gempur dengan kegunaan awam ada satu mekanisme ataupun logistik yang berlainan. Dalam hal ini, syarikat yang mendapat kontrak pembelian SPH EVA 155 ini dan pesawat helikopter sewaan GOCOM ini adalah syarikat yang sama. Oleh itu, saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan kaedah sewaan GOCOM yang dilaksanakan oleh MINDEF bagi maksud dan tujuan penggunaan pesawat helikopter kepada ATM yang telah melaksanakan operasi combat dan juga search and rescue SAR. Sebagai gambaran yang lebih jelas, kos keseluruhan kaedah sewaan GOCOM bagi 28 buah jenis helikopter AW149 untuk 15 tahun kepada Angkatan Tentera Malaysia sebagaimana yang diumumkan oleh MINDEF adalah berjumlah 16.8 bilion. Tetapi Poland membeli helikopter jenis AW149 yang sama sebanyak 32 buah syarikat hanyalah bernilai sebanyak 6.2 bilion. Jelas keadaan sewaan GOCOM ini sangat merugikan negara serta pesawat ini kekal milik syarikat di akhir waktu kontrak yang tamat. Okey, Datuk Yang di-Pertua, saya minta sikit saja untuk saya gulung kerana ini adalah isu yang sangat penting. Saya membangkitkan kedua-dua isu ini termasuk LCS yang mana menemui kegagalan seperti mana Literal Combat Sheet dan teguran kepada laporan Ketua Audit Negara secara teguran kawasan, secara teguran Jawatankuasa Siasatan Perolehan Tadbir Urus Perolehan dan Kewangan Kerajaan. Teguran tersebut dengan jelas menyatakan bahawa MINDEF kerap melakukan kesilapan yang sama iaitu membeli peralatan atau aset yang tidak dikendaki oleh end user Angkatan Tentera Malaysia maupun membeli aset yang masih dalam bentuk prototipe. Saya kira urusan semua perolehan aset ketenteraan yang bernilai ratusan juta ringgit ini perlu dibawa untuk perbincangan dan penjelasan kepada pihak jawatankuasa kira-kira awam ataupun PAC. Jawatankuasa khas pemilihan parlimen yang dianggota oleh ahli parlimen dan pihak blok kerajaan dan juga pembangkang.